لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama sekali, terima kasih kepada pengurusi majlis kerana telah memberi saya peluang dan ruang untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam perbincangan kita pada hari ini. Selepas itu, saya ingin mengajak tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang untuk menghadiri satu majlis ilmu ataupun yang dinamakan sebagai forum yang penuh manfaat, insya-Allah pada hari ini. Kedua, selawat dan salam ke atas dunia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan siapakah diri saya ini. Nama diberi Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam dan Syariah, Fakulti Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Terima kasih diucapkan juga kepada penganjur majlis ataupun forum pada hari ini, iaitu Persatuan Pegawai Syar'i Malaysia bagi cawangan Kuala Terengganu ataupun negeri Terengganu ini. InsyaAllah pada hari ini, mengikut apa yang dibicarakan berkenaan topik yang berbunyi Mahkamah Syariah merupakan mahkamah kelas kedua. Jika kita teliti tentang topik yang dibicarakan ini, pasti tertanya-tanya dalam diri kita, kenapa mahkamah syariah mesti menjadi mahkamah kelas kedua, sedangkan mahkamah syariah ini merupakan mahkamah yang memperuntukkan undang-undang Islam di negara ini. Jadi persoalan-persoalan sedemikianlah yang akan kita kupas, yang akan kita hurai yang lebih lanjut ataupun secara lebih lanjut selepas ini. Suka saya berkongsi ataupun bercerita tentang satu perkara yang viral yang berlaku di negara ini dan berlaku di negeri Terengganu kita sendiri, bahawa Mahkamah Syariah Terengganu telah menjatuhkan hukuman sebat terhadap dua pesalah wanita yang dipersalahkan melibatkan kes musahakah ataupun dipanggil sebagai lesbian ataupun wanita bersama wanita, lebih kurang macam tu maksudnya, yang telah dijatuhkan hukuman sebat. Dan perkara demikian ini telah mendapat persepsi, telah mendapat sangkaan positif maupun negatif daripada netizen ataupun masyarakat di seluruh pelosok negara ketika itu. Jadi apa yang saya nak rungkaikan di sini, bahawa terdapat persepsi positif yang menyokong tindakan Mahkamah Syariah Terengganu yang menjatuhkan hukuman sebat ke atas pesalah wanita tersebut. Tetapi apa yang anehnya ialah ada segelintir di antara kita sendiri, umat Islam sendiri, yang menolak ataupun meminta hukuman tersebut dikaji semula. Hal ini perlu amat dititik beratkan kerana ia melibatkan maruah Islam itu sendiri. Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah sulung ataupun mahkamah pertama yang wujud di negara ini. Hal ini dikatakan demikian kerana Mahkamah Syariah yang pada mulanya dikenal sebagai Mahkamah Qadi Besar ataupun Mahkamah Qadi yang wujud sebelum era kemerdekaan lagi. Maka di sini jelaslah bahawa identiti Mahkamah Syariah tidak perlu diragui lagi kerana ianya banyak membantu dalam pembangunan Islam di negara ini sendiri. Untuk makluman saudara-saudari sekalian, Mahkamah Syariah ini telah dibentuk ataupun terbinanya Mahkamah Qadi yang sebelum ini dinamakan ia pada zaman Kesultanan Melayu lagi. Menurut sejarah, sebelum kedatangan British, Mahkamah Syariah atau dikenali sebagai Mahkamah Qadi ini bertindak dalam institusi agama Islam ataupun agama Islam, yakni dalam membantu raja dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang berkaitan hal ehwal berkaitan agama Islam.
Di mahkamah syariah ini juga, Sultan telah melantik mufti sebagai hakim ketika itu. Apabila berlakunya penjajahan ataupun pemerintahan ketika era British ini, maka British telah menggubal enactment dengan melaksanakan pelbagai jenis mahkamah, di antaranya Mahkamah Agung, Mahkamah Magistrate Rendah, Mahkamah Magistrate Tinggi, Mahkamah Qadi serta Mahkamah Penghulu ketika era pemerintahan British. Dan selepas berlakunya kemerdekaan pada ketika itu, setiap wakil-wakil rakyat ini bersuara untuk mendapatkan hak Islam, untuk memartabatkan ketinggian Islam dengan menjadikan Mahkamah Syariah adalah institusi utama dalam melaksanakan perundangan Islam pada ketika itu. Ingin berkongsi satu perkara bahawa di Malaysia ini kita tertakluk dan menerima pakai Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi teras dan dasar perundangan utama, dan tidak dapat dinafikan bahawa undang-undang syariah yang mempunyai jenama Islam di Malaysia hanya terbatas setakat beberapa perkara, terutamanya melibatkan hal-hal munakahat orang-orang Islam dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Itu pun setelah diberikan sedikit ruang dengan adanya pindaan terhadap perkara 121 Perlembagaan Malaysia dengan menambah fasal kurungan 1A. Perkara 121 tersebut pada tahun 1988. Ini bermaksud sebelum pindaan ini dibuat, maka perkara-perkara yang melibatkan agama Islam ini juga perlu dirujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Tetapi apabila ia dipindah pada tahun 1988, perkara 121/1A ini telah diberi ruang ataupun peluang kepada sidang ataupun bidang mahkamah syariah ini. Maksudnya, sebelum 1988, semua perkara berkaitan adalah boleh juga dibicarakan di bawah bidang kuasa undang-undang sivil dan selalunya memberikan satu keputusan yang bercanggah kerana penghakiman tersebut dibuat berdasarkan undang-undang sivil. Tetapi pada perkara 121/1A yang dipindah itu antara lain menyebut bahawa mahkamah-mahkamah yang disebutkan dalam fasal 1 perkara 121, iaitu Mahkamah-Mahkamah Tinggi Malaya, Sabah dan Sarawak, tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara di dalam bidang kuasa mahkamah syariah, menunjukkan bahawa pindaan kurungan 1A itu memberi ruang dan peluang kepada mahkamah syariah untuk melaksanakan bidang kuasanya yang tersendiri tanpa gangguan. Di sini saya ingin menyebut tentang bidang kuasa mahkamah syariah yang melibatkan kes-kes jenayah. Perkara ini amat penting kita ketahui atau kita maklum dalam diri kita kerana ia melibatkan kes-kes jenayah dalam Islam. Yang pertama sekali iaitu kesalahan-kesalahan seperti menganiayai isteri dan tidak taat kepada suami. Yang kedua, kesalahan-kesalahan berhubungan dengan hubungan tidak sah di sisi syarak seperti persetubuhan haram, yakni yang disebut sebagai zina, ataupun sumbang mahram, pelacuran dan khalwat serta sebagainya lah yang diharamkan di sisi syarak. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan berkaitan dengan aspek ibadah, iman, seperti tidak sembahyang Jumaat, tidak puasa di bulan Ramadan dan membayar zakat fitrah. Yang keempat, kesalahan menjual atau membeli minuman keras, yakni arak. Yang kelima, kesalahan berhubung dengan pertukaran agama, iaitu tidak melaporkan ataupun mendaftarkan pertukaran tersebut, ataupun perkara yang berkaitan pengambilan anak angkat. Dan yang keenam, lain-lain kes jenis kesalahan selain daripada kategori di atas juga dikira sabit kesalahan jenayah apabila ia bertentangan ataupun dilarang oleh ajaran Islam itu sendiri. Lagi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan supaya berpijak pada topik yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu mahkamah syariah merupakan mahkamah kelas kedua. Adakah ia benar? Adakah ia betul? Adakah ia dipersetujui atau ia tidak dipersetujui? Marilah kita sama rungkai, marilah kita tengok ataupun lihat isu yang berlaku di negara kita pada hari ini, yang mana terdapat mereka ataupun segelintir pihak yang mendakwa bahawa mahkamah syariah ini merupakan mahkamah kelas kedua. Persoalannya, adakah ia betul atau tidak dakwaan berikut? Yang pertama sekali,
melibatkan perundangan syariah, yang mana mereka mendakwa perundangan syariah hanyalah dibuat oleh negeri masing-masing. Oleh itu, mereka mengatakan undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Undang-undang persekutuan akan mengatasi seperti yang termaktub dalam perkara 74 perlembagaan, yang mana jika undang-undang negeri itu bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu akan mengatasi. Maksudnya undang-undang negeri tersebut akan terbatal dengan jelas. Ini menurut perkara 74 perlembagaan persekutuan. Oleh demikian, sekiranya ada percanggahan di antara undang-undang negeri atau undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri tersebut. Itu di antara hujah mereka. Yang kedua, mereka juga menyatakan bahawa mahkamah syariah ini ditubuhkan oleh enactment ataupun akta pentadbiran, sedangkan mahkamah sivil ditubuhkan oleh perlembagaan persekutuan. Oleh itu, taraf mahkamah syariah adalah lebih rendah atau lebih bawah jika nak dibandingkan dengan mahkamah sivil, ujar mereka. Ramai yang mengibaratkan mahkamah syariah ini lebih rendah atau tribunal bawahan sahaja. Malah jika dilihat dari bidang kuasa jenayah mahkamah syariah pula, ia menjadi satu hujah untuk mengesahkan pendirian golongan ini yang menyatakan mahkamah syariah lebih rendah daripada mahkamah sivil. Saudara-saudari sekalian, dengar betul-betul apa yang saya nak bagi tahu. Apa yang didakwa oleh pihak yang tidak bertanggungjawab pada benak fikiran saya itu adalah tidak berasas, yang tidak berasaskan perlembagaan di dalam negara ini. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita rujuk dakwaan pertama mereka yang mengatakan bahawa undang-undang persekutuan ataupun undang-undang negeri yang berbeza ataupun bertentangan, maka undang-undang persekutuan itu akan mengatasi undang-undang negeri tersebut. Tetapi yang sebenarnya adalah di dalam menentukan undang-undang mana yang mengatasi atau perlu diguna pakai, kita perlu merujuk atau melihat kepada hal perkara atau melibatkan subject matter, bukan mengikut pihak yang membuat undang-undang tersebut. Ini dapat diperhatikan seperti dalam kes yang melibatkan penghakiman yang diputuskan dalam kes Song Sing Bikar Singh yang melawan Perking pada tahun 1992, serta kes yang melibatkan Latifah binti Ma'zin yang melawan Rosmawati binti Syaribun pada tahun 2007. Yang mana kes-kes ini ataupun semua kes-kes ini yang dinyatakan ini, kita perlu melihat kepada hal perkara B, yakni berkaitan dalam menentukan undang-undang mana yang akan mengatasi, sama ada undang-undang negeri mengatasi persekutuan ataupun undang-undang persekutuan yang akan mengatasi undang-undang negeri. Jika hal perkara tersebut adalah mengenai wakaf contohnya ataupun umpamanya, maka undang-undang syariah lah mengatasi undang-undang sivil dalam perkara tersebut. Tapi jika ia melibatkan perkara jatuh di dalam perkara sivil seperti instrumen perbankan, maka undang-undang sivil akan terpakai, dengan automatiknya undang-undang negeri tersebut akan terhapus. Begitulah maksudnya. Perkara yang perlu diperbaiki demi memartabatkan sebuah institusi Islam, yakni mahkamah syariah di negara ini. Justru itu, saya akan menggariskan beberapa cadangan yang saya fikirkan bernas, yang saya fikirkan perlu untuk dilaksanakan dalam sistem mahkamah syariah yang ada di Malaysia pada hari ini. Perkara pertama yang perlu dititik beratkan dalam sistem mahkamah syariah di Malaysia pada hari ini, iaitu melibatkan pegawai-pegawai hakim ataupun hakim-hakim syariah dari kongkongan ataupun dari terikatnya di sisi ataupun sebagai pegawai awam ataupun penjawat awam, dengan mewujudkan ataupun cadangan saya bahawa dengan mewujudkan akta ataupun enactment mereka tersendiri. Jika kita lihat kepada hakim-hakim mahkamah sivil, mereka mempunyai enactment ataupun akta mereka sendiri. Justru mereka itu bebas melaksanakan kerja buat mereka ataupun mengadili sesuatu pengadilan di mahkamah. Tetapi jika kita bandingkan dengan mahkamah ataupun hakim mahkamah syariah, mereka tertakluk kepada pegawai atasan mereka. Justru ini banyak menimbulkan persoalan ataupun perkara-perkara negatif dalam diri masyarakat tentang integriti ataupun keputusan hakim ataupun keputusan yang dibuat oleh seseorang hakim itu apabila ia diawasi oleh seseorang orang atasannya. Justru itu saya fikir perkara ini perlu dititik beratkan dalam menjayakan
institusi kehakiman di Malaysia ini. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian ataupun saudara-saudari sekalian untuk meningkatkan kesedaran dalam diri kita, menambahkan pengetahuan dan memberi kefahaman kepada jiwa kita terhadap perundangan syariah, dan suatu masa nanti semoga perundangan syariah di negara kita dapat dimartabatkan sebagai satu sistem perundangan yang unggul bagi kita semua, khususnya yang bertitlekan pemegang ataupun penganut agama Islam ini sendiri. Justru itu, saya mengajak semua masyarakat berganding bahu dalam membantu ataupun menjadi tulang belakang kepada perundangan Islam di negara ini. Dan saya menyuruh juga kepada sahabat-sahabat multimedia ataupun wartawan supaya menyebarkan info-info penting kepada masyarakat pada hari ini, serta tidak menyebarkan perkara-perkara yang negatif sehingga menimbulkan perbalahan, permusuhan ataupun persoalan yang ragu-ragu terhadap sistem mahkamah ataupun perundangan syariah di negara ini. Jadi saya mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian mendengar pendapat ataupun hujah saya pada forum kali ini. Semoga kita dapat bersua di lain medium, insya-Allah suatu hari nanti kita dapat bersama-sama dalam forum di lain waktu nanti. Dan saya berharap segala ilmu ataupun perkongsian saya pada hari ini memberi beribu manfaat kepada saudara-saudari sekalian supaya dapat digunakan sebagai bekal tambahan untuk menjadikan diri kita ini lebih berpengetahuan, terutamanya melibatkan perundangan Islam di negara ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Tapi kedua-duanya ataupun kedua-dua perkara tersebut adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengakhiri ucapan ataupun perkongsian saya pada pagi ini atau pada hari ini pada forum kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.